Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini isu yang paling sadis, kejam, dan tak berperi kemanusiaan yang kita terima hari ini. Mengejutkan kita semua, dipetik daripada FMT dengan tajuk TikToker didakwa tawar 5 juta ringgit untuk bunuh Perdana Menteri, pemuda PKR report polis. Wow, ini satu berita yang tak pernah saya jumpa, yang paling berani sekali, tak wajar dan memang kurang ajar. Apa pendapat Anda semua? Saya boleh kata ini tindakan kurang ajar. Manakan tidak kurang ajar kalau bayangkan seorang TikToker berani menawarkan 5 juta ringgit untuk membunuh Perdana Menteri, sehingga pemuda PKR report polis. Saya setuju dengan tindakan pemuda PKR ini report kepada polis, dan saya setuju orang gila macam ini cepat-cepat dibenteras dalam masyarakat Malaysia. Karena pada pendapat saya, kalaupun tidak setuju, kalaupun tidak sehaluan, kalaupun tidak menyokong seseorang di dalam dunia politik, Anda tidak wajar melakukan perbuatan bodoh seperti ini. Ini boleh kita isytiharkan sebagai perbuatan bodoh. Ini kali pertama yang saya cakap secara kasar dan kesat. Kerana tindakan mahu didakwa menawarkan 5 juta ringgit untuk membunuh Perdana Menteri, ini tindakan bodoh. Bodoh, memang bodoh. Tak lama pastikan angkat punyalah, akan diangkut oleh polis teruslah. Jadi kita sangat bergembira, sangat setuju dengan tindakan PKR membuat report polis ini, dan kita harap identiti orang, identiti TikToker yang begini cepat-cepat kita ketahui, dan jangan salahkan pihak kerajaan kalau TikTok diharamkan. Itu sebabnya kerajaan masih menangguh-nangguh, kerajaan masih mempertimbangkan, kerana masih berhati perut, berperi kemanusiaan, tidak mengharamkan TikTok. Tapi dengan tindakan jahat orang seperti ini, TikToker seperti ini, maka inilah yang menyebabkan TikTok bakal diharamkan di Malaysia. Jadi kalau ada yang cuba mempersalahkan, cuba mengatakan, mengaitkan kerajaan kononnya kejam, tak berperi kemanusiaan apabila mengharamkan TikTok, jangan salahkan kerajaan. Anda patut salahkan TikToker yang macam ini, yang kurang ajar macam inilah. Mereka lah yang harus dipersalahkan kerana tidak berfikir sebelum bercakap. Mereka cakap dulu, buat dulu, baru fikir. Akhirnya minta maaf. Saya fikir tidak perlulah dimaafkan. Mereka ini harus dihukum dengan seberat-beratnya supaya tidak lagi menjadi ikutan dan akan dihukum. Mereka yang mau tiru akan lebih takut dan berhati-hati. Dipetik daripada FMT, Timbalan Ketua Pemuda Kamil Munin berkata, laporan dibuat di IPD Putrajaya tengah hari tadi. Pemuda PKR membuat laporan polis berkait ancaman bunuh terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang didakwa dilakukan seorang pengguna TikTok. Timbalan Ketua Pemuda Kamil Munin berkata, laporan dibuat di IPD Putrajaya pada jam 1.43 tengah hari tadi. Sebentar tadi, Wakil Pemuda ke IPD Putrajaya buat laporan polis berkenan video di TikTok membuat ugutan terhadap Perdana Menteri dengan menawarkan habuan 5 juta ringgit kepada siapa boleh bunuh Perdana Menteri oleh pengguna TikTok iaitu Jaya Dani 89 di TikTok. Banyak komen kenyataan yang mengancam, bukan hanya mengancam sudut keselamatan Perdana Menteri, tetapi beberapa hal lain sentuh sensitiviti kaum dan agama, katanya pada sidang media di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Video itu bagaimanapun sudah dipadamkan. Kamil juga khawatir tindakan sedemikian jika tidak ditangani segera akan membuka ruang ekstremis. Kalau kita tak bingkas bangkit, lakukan sesuatu segera, kita bimbang ia akan membawa keadaan orang tak peduli dan sewenang-wenangnya buat kenyataan memungkinkan kita ke arah radikal atau ekstremis, katanya lagi. Justru, beliau meminta pihak berkuasa mengambil tindakan segera terhadap kenyataan sedemikian. Bukan tak pernah ada kes sedemikian. Sebegini, diulang-ulang seolah nak mencabar pihak berkuasa, kata beliau. Kalau keadaan meruncing, kita akan masuk kepada keadaan yang boleh memusnahkan fabrik sosial negara.
Kita tak boleh biar berlaku, katanya. Kamil berkata, laporan polis juga akan dibuat anggota pemuda PKR negeri masing-masing sejurus selesai kongres hari ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini, yaitu TikToker didakwa tawar 5 juta ringgit bunuh Perdana Menteri, pemuda PKR report polis. Apa pula keputusan Anda? Apa pula komen Anda? Apa pula cadangan Anda kepada isu kali ini? Adakah Anda juga setuju dengan tindakan pemuda PKR untuk mereport kepada polis? Saya setuju dengan tindakan pemuda PKR report polis tentang TikToker yang betul-betul biadab dan kurang ajar ini. Dan saya harapkan tindakan berat diambil terhadap beliau atau pesalah. Apa pula pendapat Anda? Apa hukuman yang sesuai untuk pesalah yang biadab dan kurang ajar seperti ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Yang ini rahasia Mahathir dan rahasia Muhyiddin terbongkar bersama sekaligus. Apa ceritanya? Ikuti terus ulasan ini. Tapi janji dulu, semasa Anda mendengarkan ulasan ini, tolong tinggalkan komen kamu, share video ini dan tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini. Baik, dipetik daripada Harapan Daily dengan tajuk tindakan Muhyiddin seperti Mahathir. Ada orang kata Mahathir berjaya mendidik Muhyiddin untuk meniru macam dia juga, kata netizen. Tapi tak tahu apa maksudnya. Mungkin ini maksudnya dipetik daripada Harapan Daily. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Puan Zarkasi turut sama menyifatkan tindakan Presiden Parti Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan untuk berundur sebelum menarik balik bagaikan mantan pengerusi Bersatu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan yang menariknya, kedua-dua mereka ini datang daripada dahan yang sama, pokok yang sama, yaitu daripada Parti UMNO. Kedua-duanya dari UMNO dan pula secara kebetulan pula bersama dalam Bersatu, pula sama-sama pernah jadi Presiden Bersatu. Dan yang menariknya, Muhyiddin mirip mengikut jejak langkah Mahathir Mohamad. Muhyiddin ada DNA Tun Mahathir. Macam gah umum tidak akan bertanding lagi. Tetapi selepas 1 hari umum batal atas nasihat isteri, katanya dalam satu hantaran Facebook. Ini memang agak melucukan, tetapi cerita benar. Rupanya untuk test the water, kata Puan Zarkasi. Muhyiddin hanya berlakon. Para perwakilan yang terjerit-jerit minta Muhyiddin batalkan niat juga berlakon. Harapan Daily turut mempunyai pandangan sama. Pada mulanya Muhyiddin mengumumkan akan berundur. Keputusan tersebut ditentang oleh Majlis Tertinggi Bersatu. Sehari kemudian Muhyiddin berkata menarik balik keputusan tersebut setelah mendapat nasihat istri. Dalam pada itu Puan yakin aksi politik Muhyiddin ini tidak akan berfaedah. Oleh itu, beliau menasihatkan Setiausaha Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin bertanding untuk jawatan Presiden Bersatu dalam pemilihan parti. Hamzah Zainuddin pasti kecewa, PAS juga kecewa kerana hasrat memimpin Perikatan Nasional terlepas. Tetapi drama politik ini tidak akan membantu Muhyiddin melonjak balik namanya. Kalau Hamzah Zainuddin teruskan niat melawan Muhyiddin tahun hadapan, dia boleh menang. Dia strategis, kata beliau. Muhyiddin tidak ada terutama jika ada lagi ahli Parlimen Bersatu isytihar sokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setakat ini, 4 ahli Parlimen Bersatu mengumumkan sokongan mereka untuk Anwar tanpa keluar parti. Saudara-saudara sekalian, yang paling mengejutkan kita ialah apabila
Tindakan Muhyiddin mengumumkan, cara beliau mengumumkan seolah-olah sama dengan DNA atau tindakan yang pernah dibuat oleh Mahathir Mohamad sebelum ini. Adakah benar Muhyiddin mengumumkan itu hanya sandiwara? Muhyiddin sudah menafikannya. Muhyiddin sudah mengatakannya bahwa itu bukan sandiwara, tapi benar-benar mahu mengundur diri daripada jawatan presiden, tak nak mempertahankannya. Tetapi kata banyak sumber di berita sosial, selepas mendengar nasihat istrinya, maka dia tidak meneruskan hasrat untuk tidak mempertahankan jawatan Presiden Parti Bersatu. Apalah pendapat kamu? Adakah benar itu berlaku? Dan yang lebih menarik lagi, adakah Muhyiddin akan mula menonjolkan Azmin Ali selepas ini dan mula menenggelamkan identiti Hamzah Zainuddin? Kita tunggu dan lihat apa yang berlaku selepas ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini satu lagi pendedahan paling panas berkaitan pembunuhan Altan Tuya Saribu. Sudah lama kita tidak dengar dan kupas tentang perkara ini. Namun dengan kemunculan semula Sirul dari Australia yang telah mendedahkan maklumat-maklumat sulit, maklumat-maklumat yang luar biasa yang menggemparkan seluruh Malaysia, hari ini akhirnya Najib Tun Razak tampil memberikan jawapan berkaitan dengan pembunuhan Altan Tuya yang pastinya ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia. Apa jawapan daripada Najib apabila Sirul membuat pengakuan yang paling mengejutkan kita dan pastinya mengejutkan Najib dan seluruh kepimpinan Najib pada waktu tersebut? Ini jawapan Najib kepada isu pembunuhan Altan Tuya Saribu. Najib ulangi semula tak terlibat pembunuhan Altan Tuya. Saya ulang sekali lagi. Najib ulangi tak terlibat pembunuhan Altan Tuya. Bekas Perdana Menteri Najib Razak menegaskan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan warga Mongolia iaitu Altan Tuya Saribu. Kenyataan melalui peguamnya di Syafi'i & Co itu hadir sebagai respon kepada wawancara Al Jazeera dengan Sirul Azhar Umar yang merupakan salah seorang daripada dua bekas pegawai polis yang disabitkan dengan pembunuhan itu. Kami ingin mengulangi bahawa anak guam kami, Najib Razak, telah dibebaskan daripada sebarang penglibatan dalam kes ini, kata kenyataan tersebut. Pembebasan ini telah disahkan oleh pihak berkuasa yang berkaitan, termasuk penyiasatan yang dimulakan semula selepas PRU 14 iaitu 2018 dan pengesahan oleh Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan akhirnya melalui Mahkamah Rayuan substantif di Mahkamah Persekutuan yang didengar secara menyeluruh atas meritnya, kata firma guaman itu. Dalam prosiding mahkamah berkenaan, peguam Najib berkata, pihak pendakwaan dan pihak pembelaan tidak mengaitkan Najib kecuali ketika Azila Hadri, pegawai atasan Sirul yang turut disabitkan kesalahan, membuat akuan berkanun mendakwa Najib telah mengarahkan pembunuhan Altan Tuya. Mahkamah Persekutuan enggan menyemak sabitan Azila berdasarkan bukti baru. Panel berpendapat bahawa Azila sendiri telah menyembunyikan maklumat daripada proses undang-undang dan oleh itu tidak ada pelanggaran keadilan semula jadi yang akan mewajarkan semakan. Dalam wawancara yang disiarkan semalam, Sirul masih menutup mulut mengenai dakwaan dalam pembunuhan itu. Selain mengatakan Azila memberitahunya bahawa mereka sedang menjalankan operasi khas untuk Najib. Dia juga memberitahu Al Jazeera bahawa masih ada usaha berterusan untuk mempengaruhinya bagi melindungi Najib. Bagaimanapun, peguam Najib berkata anak guam mereka menafikan secara mutlak
dakwaan mempengaruhi atau cuba menutup mulut Sirul. Malah dia menggesa Sirul untuk berani dan mendedahkan apa-apa maklumat yang mungkin dia ada mengenai dalang yang dikatakan itu demi kepentingan membongkar kebenaran, ketulusan dan keadilan, kata Peguam Najib. Peguam Najib turut bersetuju dengan Ketua Polis Negara Razarudin Hussein bahawa Sirul sudah mempunyai peluang untuk membela diri mengikut undang-undang dan dakwaan dalam wawancara baru-baru ini tidak pernah dibangkitkan di mahkamah. Sehubungan itu, anak guam kami menyatakan bahawa memandangkan Sirul berdepan dengan hukuman mati sepanjang perbicaraannya, dia sepatutnya membangkitkan dakwaan baru-baru ini kepada mahkamah jika perkara yang sama ada merit, tetapi masih belum berbuat demikian, kata firma guaman itu. Mereka juga menambah bahawa kerajaan harus melibatkan diri dengan rakan sejawatan mereka dari Australia untuk mengekstradisi Sirul dan memudahkan siasatan lanjut berhubung dakwaannya dan mungkin memberi jaminan kepada kerajaan Australia bahawa hukuman mati tidak akan dilaksanakan terhadapnya. Sementara itu, Safi & Co turut menjelaskan bahawa Sirul dan Azila tidak pernah menjadi pengawal pribadi yang ditugaskan kepada Najib, tetapi tergolong dalam kumpulan pengawal pribadi yang digilir dalam kalangan pemimpin tertinggi kabinet. Malah kedua-duanya ditahan buat kali pertama selepas mereka tiba di lapangan terbang dari United Kingdom selepas mereka menjalankan tugas melindungi Perdana Menteri terdahulu, iaitu Abdullah Ahmad Badawi, katanya. Antara komen daripada netizen berkaitan isu ini ialah Solid Rock Values kata, hello P, diam-diam sajalah, kata beliau, bosku tak perlu takut jika nothing to hide. Saya pun setuju, bosku Najib tak perlu takut kalau betul-betul tiada apa-apa yang perlu disembunyikan. Bah kata pepatah Melayu, berani kerana benar, takut kerana salah. Kenapa takut kalau tidak ada salah? Jadi tak perlu takut. Saya yakin Najib Tun Razak tidak bersalah. Saya yakin Najib Tun Razak tiada kesalahannya. Jadi buat apa takut? Kalau nasib tak baik, kat pentas dunia pun akan tersela. Bosku hebat, kata Solid Rock Values. Violet Phoenix kata, tiada apa motifnya, kata beliau. Apa motifnya? Tak tahu apa yang dimaksudkan oleh beliau, saya pun tak tahu. Otak Center kata, bohong dulu sampai terpaksa mengaku. Tak tahu apa yang dia maksudkan ini, tapi dia kata bohong dulu sampai terpaksa mengaku, itu Otak Center kata. AKJ pula menulis dalam ruangan komen, semoga mereka yang terlibat termasuk yang bersekongkol akan dihukum di dunia dan juga di akhirat. Beliau juga mengatakan bahawa ada juga netizen yang mengatakan bahawa tak apalah, mungkin yang bersalah boleh terlepas di dunia, tapi pastinya di akhirat nanti tidak akan terlepas sama sekali, kata beliau lagi. Brown Falcon kata, duduk diam-diam, tak perlu risau-risau. Nanti penjahat akan ketahuan juga. Kalaupun bukan di bumi, bukan di dunia, pastinya di akhirat akan diketahui juga, kata beliau. Tapi yang lebih penting dalam isu kali ini ialah jawapan Najib yang kita tunggu-tunggu melalui peguam beliau, iaitu firma di Safi & Co menyatakan bahawa Najib mengulangi tak terlibat langsung pembunuhan Altan Tuya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Komen Anda sangat penting dalam isu kali ini. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye.